Islam ini apa dia? Kesejahteraan. Islam ini mengajak damai. Islam ini bukan suka bergaduh-gaduh, bukan suka nak berperang. Islam tak ajar kita nak berperang. Hanya perintah berperanglah dengan orang yang memerangi kamu. Sebab tu mana-mana negara Islam, bila Islam yang memimpin, orang yang berada di negara tersebut akan selamat. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin Allah kita masih lagi dipilih berada di tempat yang sangat mulia, dapat solat berjamaah. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan nikmat ini, dapat beribadah, dapat solat berjamaah sehingga akhir hayat kita. Dan kita mengharapkan agar segala amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita dan dikurniakan kita syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini sambungan kita dari kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran. Kisah yang ke-12. Jangan terburu-buru dalam tindakan, kerana terburu-buru itu adalah sikapnya syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergopoh-gapah, terburu-buru itu adalah sikap ataupun perangai syaitan. Maka bagi orang yang yakin, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak boleh terburu-buru, apatah lagi untuk menghukum sesuatu. Maka mari sama-sama kita lihat dan hayati firman Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam surah An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Surah An-Nisa ayat 94. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut 2 kali fatabayyanu. Fatabayyanu. Yang kita terjemahnya tabayyun. Bila sebut fatabayyanu maknanya apa? Allah Taala perintahkan kita bertabayyun, bukan bertibayun. Kan kita hari ni tibai, ayun. Kan? Sedangkan Allah perintahkan tabayyun. Maksudnya apa tabayyun? Selidik dulu. 2 kali dalam ayat ni diulang fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita semua termasuk di kalangan orang-orang beriman, insyaAllah. Amin. Wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu berperang pada jalan Allah. Ni, di saat berperang, di saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Fatabayyanu, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan berperang, masih lagi kita kena selidik. Sebagaimana kalau kita lihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita semua kenal, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika mana dalam peperangan Sayyidina Ali nyaris-nyaris dah nak membunuh, orang kata nak penggal dah kepala musuh ni. Ketika mana Sayyidina Ali nak penggal kepala dia, maka dia ludah Sayyidina Ali. Bila dia ludah saja di muka Sayyidina Ali terus letakkan pedang dan tak bunuh dia. Kalau kita agak-agak apa kita buat? Cincang lumat. Yang pertama geram sebab apa? Memang dah lama dah duk geram, duk taram nak dapat dia ni. Lincah sungguh dia duk perang ni. Kalau dapat apa kita buat? Habis. Bukan kita pancung dah, habis godam. Ini bukan akhlak yang diajar oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita tengok. Sayyidina Ali bila kata dia ludah, ludah saja muka Sayyidina Ali, masa tu sana memang betul-betul nak bunuh dia dah. Terus Sayyidina Ali biarkan dia. Lalu dia pun kata, "Hei, tadi nak bunuh aku sungguh-sungguh, bunuhlah." Apa kata Sayyidina Ali? Kalau bukan sebab kamu ludah aku, kalau kamu tak ludah tadi aku membunuh dah, tapi kamu ludah aku tak dibunuh. Dia terkejut. Sepatutnya ludah lagi sakit hati. Ni kita tengok akhlak sahabat. Orang kafir tadi dia ludah. Tujuan dia sebab apa? Suruh aku mati, sekurang-kurangnya aku hina kamu.
Aku ludah kamu, geram. Tu orang kafir. Tu orang kafir. Maknanya apa? Sebelum aku mati, ada juga lah aku buat apa? Aku ludah kat muka kamu. Tapi akhlak orang Islam pula, Sayyidina Ali tadi nak bunuh dia, tak jadi bunuh sebab apa? Sayyidina Ali bimbang. Dia bunuh tadi bukan sebab Allah, bukan kerana Allah. Sampai tahap dalam peperangan, jaga akhlak. Tengah perang boleh jaga akhlak, dahsyat tak dahsyat? Allahu Akbar. Tak jadi bunuh. Sebab dia kata kalau aku bunuh bukan kerana Allah. Tadi memang aku nak bunuh kamu kerana Allah. Tapi aku bimbang kalau aku bunuh kamu sekarang bukan kerana kerana Allah, tapi kerana aku marah. Kau ludah kat muka aku. Dahsyat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, kisah berkaitan sekarang ni yang berlaku sekarang ni di Palestin. Tu cerita Sayyidina Ali. Lama dah cerita tu. Semua kita tahu. Yang terbaru, saya dapat satu video tuan-tuan. Video ni lebih hebat daripada Hollywood yang kita duk tengok. Serta Mak Saleh duk perang. Ini real perang. Ni real perang, real lawan, bukan berlakon. Kan? Video ni. Yang mana tentera Islam, mujahidin di Palestin menyerang, pergi serang ni. Allahu Akbar. Dia pergi serang ni bukan kata main sembunyi-sembunyi takut-takut ni. Berhadapan dengan tank Israel, Zionis Israel ni, dia datang dekat kereta kebal tu. Betul-betul berhadapan. Dalam bahasa Arab sebut masafatus sifar, maksudnya dalam jarak kosong. Dia pergi ambil tentera Zionis tu, dalam tank tu dia angkat. Dia boleh ambil, angkat, turun bawah. Tentera Zionis ni bila dia keluar daripada tank tu, dia tak ada senjata. Mujahidin Islam ni pegang senjata. Tahu dia buat apa? Mujahidin Islam ni campakkan senjata dia. Dia campak senjata. Lawan tanpa senjata. Dahsyat tak dahsyat? Kalau kita lah duk pegang senjata ni, tembak je lah kan? Berbeza dengan Zionis, dia pergi tembak orang yang tak ada senjata. Dia pergi bunuh orang yang tak ada senjata. Dia bunuh anak-anak kecil. Ini tentera bertemu dengan tentera. Tentera Islam bertemu dengan tentera musuh. Ni akhlak yang digambarkan, yang ditunjukkan. Dulu kita tak dapat. Sekarang ni di pihak Hamas, di pihak orang kata tentera Islam, dah ada kameraman dia. Dia orang dah ada bahagian kameraman. Supaya apa? Berita ni sampai kepada kita semua. Bila saya tengok ni, Masya Allah, hebat. No? Dia boleh tembak. Dia boleh tembak tentera Israel tadi. Tapi kita tengok macam mana dia berlawan. Bila dia ada senjata, pihak musuh tak ada senjata, dia campak senjata. Jom kita lawan tanpa senjata. Dahsyat. Allahu Akbar. Ini akhlak. Di sini kita nampak akhlak. Terlalu banyak akhlak. Mujahidin Islam yang ditarbiah menurut syariat Islam. Ini yang Islam ajar. Sebagaimana Allah perintahkan, ketika mana kamu berada dalam peperangan, walaupun ketika itu memang kamu marah, kamu sungguh-sungguh nak berperang, nak berjihad, tapi tengok Allah Ta'ala sebut fatabayyanu. Dalam keadaan macam tu dia boleh tenang lawan. Dia tengok musuh dia, dia hormat musuh dia. Musuh dia tak ada senjata, dia lawan dengan tanpa senjata. Yang satu lagi saya tengok musuh dia terus melutut, maksudnya mengalah. Nak cerita kat tuan-tuan, Zionis Yahudi ni penakut. Sedangkan dia ada kereta kebal, dia ada senjata, tapi bila berhadapan dengan mujahidin Islam, getah lutut dia, duduk. Bila dia tunduk, bila dia dia melutut, terus tentera Islam ni buat apa? Pegang dia, tak bunuh dia. Tu cara dia. Yang mana yang tembak, dia tembak lah. Sebab berperanglah dengan orang yang memerangi kamu. Itu cara. Itu berhadapan dengan tentera, tuan-tuan. Ini cerita dia tentera dengan tentera.
tentera mujahidin dengan tentera Zionis. Masih lagi ada adab, masih lagi ada akhlak. Tu kita tak tengok lagi kan? Bukan tak tengok, semua dah tengok dah. Bagaimana penyerahan tebusan-tebusan. Bagaimana tentera-tentera Islam diserahkan balik tebusan daripada wanitanya, kanak-kanaknya, orang-orang awamnya, tanpa sedikit luka pun ada pada tubuh. Bahkan diberi pula minuman, diberi pula makanan, dihantar. Ada yang didokong, yang tak larat didokong, dihantar pergi ke Palang Merah. Itulah akhlak. Kalau nak ikut dendam ni, mujahidin tu mak dia mati, ayah dia mati, ada di kalangan mereka adik-beradik mereka mati, dibunuh. Kalau kita apa kita kata, darah dibalas dengan darah. Kan? Betul tak? Iyalah. No. Adik-beradik aku semua dah mati. Ayah aku dah mati. Mak aku dah mati. Kakak aku pun dah mati. Abang aku pun dah mati. Nak tunggu lagi? Tinggal aku seorang lah. Tapi itulah akhlak mujahidin di dalam peperangan. Ini akhlak. Kita dapat lihat hari ini tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Tebusan dari kalangan rakyat Palestin yang dihantar oleh Zionis. Kita lihat ada yang patah tangan. Ada seorang budak patah tangan dua-dua belah. Apa yang dia cerita selama di penjara, apa yang dia diperlakukan, mereka dipukul dengan besi, tak dibagi makan, sampai ada yang dilepaskan dalam keadaan semua pergi ke hospital. Yang Zionis ni pula tebusan dia semua dihantar secara selamat di rumah. Dan dicerita pula, Masya Allah, ini satu cerita yang dahsyat. Apa dia kata? Kami tak menyangka, kami ingatkan kami ni tebusan ni duduk di penjara, tak pernah terlintas di bawah sana tu ada macam negara, ada rumah, ada bilik cantik. Di bawah tanah yang kita nampak tanah tu, yang Zionis Israel nak bom lubang-lubang tu, dia duk sangka lubang tu macam lubang tikus. Rupanya di bawah sana tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, dah serupa tempat tinggal. Ada bilik-bilik apa semua, ada semua. Markas-markas, ada dewan, ada makmal, ada semua. Cukup luas di bawah tanah. Dan satu video yang saya tengok, dia naik motor bawah tu. Naik motor bawah tanah, bukan naik motor atas tanah. Naik motor bawah tanah. Saya tak ingat duration video tu berapa panjang, tapi memang lama, tak jumpa penghujung dia. Nak kata betapa panjangnya di bawah tanah tu. Masya Allah tuan-tuan. Kita duk fikir dia orang ni hidup macam mana kan. Rupanya memang ada kehidupan di bawah tu. Dahsyat. Mungkin bila ditanya tebusan-tebusan daripada kalangan orang Israel, mungkin dia orang tak tahu di mana tempat. Sebab benda tu dia cuma dia cerita, memang kami tak didudukkan, kami tak diletak di lokap. Kami tak duduk di lokap. Tak duduk di lokap. Duduk di mana? Inilah orang kata kehebatan tentera Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah Taala tunjuk kehebatan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Sebenarnya apa yang berlaku di Palestin ini, kita boleh ambil banyak ibrah. Kita boleh banyak pengajaran yang kita dapat. Di antaranya apa dia? Akhlak. Ketika mana berperang, bila sebut kejahatan senjata, kita tengok mujahidin Islam, dia takkan ketupkan, dia takkan bunuh sesiapa, dia takkan tembak sesiapa, dia takkan. Tetapi sebaliknya, Zionis bila janji nak gencatan senjata, apa dia buat? Dalam masa yang sama, dia masih lagi perang, dia masih lagi bunuh orang. Itu beza. Dalam keadaan gencatan senjata, sepatutnya bantuan-bantuan makanan dapat disampaikan, tetapi ada bantuan-bantuan yang disekat. Itu Zionis. Dunia dah kenal. Inilah perangai Zionis yang sebenarnya. Betapa dahsyatnya perangai mereka seperti binatang. Bahkan lebih teruk daripada binatang. Binatang pun tak perangai macam tu. Dahsyat. Dia bebaskan seramai 150 orang tebusan. Dalam masa yang sama, dia tangkap lebih daripada 150. Dia tangkap 168 orang. Dia lepas, dia ambil yang lain. Betapa dahsyatnya. Tidak ada langsung akhlak macam mana. Kata mereka ni orang, dia mengaku dia baik.
Dia menghina orang Islam, dia kata Islam ni tak betul. Tetapi akhlak yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam di Palestin, tuan-tuan boleh tengok, ini pengajaran kita, Masya Allah. Mereka tak mencerca, tak maki hamun, mereka tak menghina, bahkan mereka hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh dengar daripada mulut orang-orang Palestin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa maknanya? Cukuplah Allah sebagai wakil. Kami serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingginya akhlak mereka. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca pada malam ini, surah An-Nisa ayat 94, diturunkan kerana berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW. Yang mana ketika mana berlakunya peperangan, dia tersilap sikit. Dia terburu-buru membuat keputusan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang, kamu berjihad di jalan Allah, maka hendaklah kamu selidik terlebih dahulu. Selidik betul-betul. Apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Selidik betul-betul. Jangan terburu-buru. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam. Dan jangan kamu kata kepada orang-orang yang datang bertemu dengan kamu, yang meminta kepada kamu, yang menunjukkan kepada kamu sikap damai. Dia datang tu tunjuk sikap berdamai. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Satu lagi kisah ibrah di Palestin juga. Ketika mana mujahidin dia masuk dalam satu rumah. Nak cari Zionis dalam satu rumah tu, bila dia masuk-masuk, dia tengok dalam rumah tu ada makcik. Ada satu lagi orang tua terlantar. Dalam keadaan makcik ni memang ketakutan. Memang takut tentera masuk dalam rumah. Tentera masuk dalam rumah, kita polis masuk pun dah takut dah rumah kita kan. Nak geledah rumah kita ni. Muka dia cuak, muka dia takut. Apa kata mujahidin tu? Dia kata, makcik jangan bimbang. Makcik duduk stay, relax. Kami takkan apa-apakan makcik, sebab kami ni ikut arahan Allah. Kami ikut perintah Allah, ikut perintah Al-Quran. Apa tujuannya? Dia masuk nak tengok ada Zionis ke tidak, itu je. Lepas tu bila dia nak keluar, atas meja tu terhidang ada buah-buahan. Apa yang dia buat? Dia minta izin. Makcik, boleh saya ambil pisang satu? Nak makan minta izin. Ini kau letup rumah orang, kau hancurkan keluarga orang, kau bunuh anak-anak, kau bunuh orang-orang semua. Ada minta izin? Minta izin lu, saya nak bunuh kamu ni, minta izin. Nak makan sebiji pisang, dia boleh ambil kesuka hati dia je. Minta izin, boleh tak makcik? Makcik tu kata, boleh ambil lah. Dia makan, terus dia keluar, tak buat apa-apa, sentuh pun tidak. Kita tengok bagaimana Zionis masuk dalam rumah saudara Islam kita. Dia acukan senapan di kepala, dia tarik perempuan, dia tarik budak-budak. Beza sungguh akhlak. Bila ada orang yang menunjukkan sikap damai, maka jangan bersikap keras dengan mereka. Tu, sampai tahap macam tu Islam ajar. Wa imma dalam peperangan, jangan kamu kata kepada orang yang datang bertemu dengan kamu untuk berdamai, menunjukkan sikap damai kepada kamu. Apa kata? Alah, kau ni saja aja berpura-pura nak tunjuk baik. Sebab tu warga Palestin ni tuan-tuan, Masya Allah, 75 tahun mereka menderita. Tetapi apabila Israel menunjukkan sikap damai, apa mereka buat? Berapa kali dah mereka berdamai? Bila puak-puak Israel ni nak kalah, apa dia buat? Dia tunjuk sikap damai. Ajak berdamai. Orang Islam pun tak apalah. Bukan kata nak kata baik sangka dah 75 tahun. Kalau kita ni nak baik sangka kan macam mana? 75 tahun dia buat perang yang huduh dia tu. Tapi disebabkan adanya perikemanusiaan. Dan sebenarnya Islam ini nama pun Islam. Islam ini apa dia? Kesejahteraan. Islam ini mengajak damai. Islam ini bukan suka bergaduh-gaduh, bukan suka nak berperang. Islam tak ajar kita nak berperang.
hanya perintah berperanglah dengan orang yang memerangi kamu. Sebab tu mana-mana negara Islam, bila Islam yang memimpin, orang yang berada di negara tersebut akan selamat. Selamat. Kita tengok di Malaysia, majoriti orang Islam. Kita orang Islam lebih ramai daripada warga-warga yang lain, daripada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kita lihat bagaimana hidup mereka. Mereka lebih kaya daripada kita, mereka lebih hebat daripada kita. Kita pun bila ada kedai yang dibuka di kampung kita, di kawasan kita, walaupun dia bukan beragama Islam, tetap kita pergi beli. Kita tak ada masalah pun. Sedangkan mereka ini, bila ada kedai kita, ada kedai mereka, dia takkan pergi ke kedai kita. Begitu juga orang Yahudi. Cerita Yahudi ni tuan-tuan, Yahudi ni bangsa yang paling resis kat dunia. Bangsa yang paling resis. Kalau orang kata Melayu adalah resis, ini penipu. Orang Melayu tak pernah resis. Orang Melayu ni bangsa yang bertolak ansur. Sebab tu duk kena tolak ansur. Tu yang duk kena tolak tu. Ditolak pada ansur-ansur tu. Sebab kita ni di antara bangsa yang sangat bertolak ansur. Sama macam Palestin. Sebab tu kita Malaysia dengan Palestin dekat. Hati kita sama, lebih kurang macam mereka juga. Kita jenis tak ada lah orang kata nak bergaduh-gaduh dengan orang ni. Orang Melayu ni memang macam tu, tak suka bergaduh. Buktinya tuan-tuan, buktinya lah. Selama mana saya duduk di Mesir dulu, kan, masa kami pergi ke immigration. Ni pengalaman sikit lah, immigration nak cop pasport. Nak kata orang Melayu kita ni cukup bagus. Ni pergi beratur dekat immigration tu. Dia panggil jawazat tu. Pergi kat jawazat tu pukul 4 pagi tuan-tuan. Pukul 4 pagi dah pergi dah beratur. Sembahyang subuh bukan dalam saf, sembahyang subuh dalam barisan. Orang sembahyang subuh dalam saf, kita sembahyang subuh dalam barisan. Sebab apa? Sebab kalau keluar daripada barisan lagi, alamatnya kena duduk belakang balik. Maka beratur tu waktu subuh tu buat sejadah siap-siap sembahyang dalam tu. Kalau yang agak yang bawa partner, okey lah, gile-gile sembahyang. Sampai tahap macam tu, punyalah penat. Saya pun beberapa kali nak pergi renew saya punya visa. Masa tu nak renew, susah betul. Ni pukul 4 pagi. Tahu buka pukul apa? 10. Kita kat Malaysia ni bagus tu, immigration buka awal. Di sana pukul 10 baru buka. Pukul 12 tutup. Pukul 10 buka, pukul 12 tutup, rehat sekejap. Tunggu pukul 4 pagi. Panjang tunggu tu. Beratur sampai giliran kita, dia kata dah, aku penat. Engkau datang besok. Ikut suka hati dia aja. Yang cop visa tu seorang lah. Madam, perempuan, seorang lah. Badan besar, duduk atas kursi. Nak masuk tu, dia masuk kerja tu, dia tak kerja lagi. Dia makan dulu. Makan tokmiah dengan syai. Duduk dekat meja. Dia lah yang paling berautoriti, veto lah. Kira kalau dia tak cop tu, alamat dia memang tak ada visa lah. Dahsyat tu. Dia main-main. Sampai giliran kita, dia kata apa? Itlaq barrah. Gaya bukrah. Dia kata datang besok. Balik. Kita pun relax balik. Besok datang pula. Buat kerja yang sama pukul 4 pagi. Di Mesir, satu urusan 1 hari pun tak boleh selesai. Kita kat Malaysia ni pergi ambil nombor, tengok lama lagi buat kerja lain dulu. Ni tak ada nombor. Dia tak buat sistem nombor, sistem beratur. Itu pengalaman tuan-tuan. Last kali saya tak selesai juga masalah saya. Duk besok tu saya bawa isteri saya dengan anak saya. Masa tu kecil, baby. Saya bawa. Sebab saya dengar orang kata kalau bawa anak ni mudah sikit nak dapat. Saya pun bawa anak saya. Bila bawa anak saya, nak bagi cepat sikit, cubit sikit paha anak tu bagi teriak.
Bila anak kita teriak, medium tu pun panggil, "Oh, anak siapa tu? Sini." Kan? Dia panggil ya. "Anak siapa? Sini." Sini lah, kucuk aku pergi balik, bising. Kecoh dia balik ya. No, siapa nak buat urusan sana, bawa anak. Tak ada anak, bawa cucu. Supaya selesai cepat. Satu lagi cara, tu saya kata orang Melayu kita ni cukup besar. Dia punya pengorbanan dia, tolak ansur ni. Tak dapat hari tu balik. Orang lain datang beratur lambat. Apa dia buat? Dia datang depan sekali datang depan. Datang depan, Madam nak makan apa? Dah sarapan belum? Saya boleh tolong beli kat madam. Oh kan. Madam dah belum lagi. Boleh lah. Sini kamu punya pasport. Pergilah. Oh macam tu caranya. Kita tak reti nak buat macam tu. Tak buat. Kita belajar-belajar kita bagus. Ada yang bawa apa? Bawa iPhone, bawa telefon, bawa macam-macam lah. Hadiah-hadiah. Yang mana bagi hadiah tu, semua cepat dapat. Tak nama rasuah lah. Dia nama hadiah. Dahsyat tuan-tuan. Orang Malaysia kita, tengok-tengok dah habis tutup balik. Datang si Afrika ni, bila giliran dia, tak dapat, dia mengamuk. Habis migration tu. Haru biru. Huru hara. Last kali medium tu kata, sampai bila-bila aku tak cok. Hari tu dia tutup terus. Dah lah baru buka. Bergaduh hari tu, tutup terus. Dia merajuk. Itulah ujian. Tapi nak cerita orang Melayu kita ni memang bagus. Ada yang sampai setahun tak ada visa. Bukan sebab tak buat. Pergi cop tak dapat. Setahun. Pergi tak dapat. Allahu Akbar. Itu ujian tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi lah kisah dia kalau nak cerita dengan Pak Arab ni memang penat. Tuan-tuan pergilah sekali buat urusan dengan Pak Arab kan. Siapa pernah berurusan dengan Pak Arab tahu macam manalah penatnya berurusan dengan mereka. Sebab saya di sana, saya memang ada berurusan hari-hari urusan. Urusan untuk pelajar nak masuk pengaji, pendaftar budak macam-macam. Macam-macam kerana ada orang ni kita kena halau, kita kena ni apa semua. Memang dahsyat. Sampai saya nak buat visa anak saya pun tak boleh. Tak boleh buat visa anak saya. Sebab apa tadi buat visa anak saya? Bila dia tengok pasport, dia tak ada sistem komputer. Komputer tu hanya display je. Komputer tu macam display je. Bukan kata macam tak ada fungsi. Semua main tulis je. Bila saya nak buat visa anak saya, nama anak saya panjang. BIN saya tak ada dalam pasport. Bila tak ada BIN, dia tengok pasport, nama anak saya, nama saya. Dia kata, mana bukti yang ni anak kamu? Sebab tak ada nama kamu dalam ni. Saya kata, memang anak saya. Aku takkan buat. Dah beratur panjang tadi. Aku takkan buat. Kau kena pergi buat buat penyaksian. Maksudnya kena pergi ke dutaan, kena terjemah surat beranak, kau datang balik baru boleh. Tu dia. Tu dia punya. Kita kat Malaysia senang. Letak pasport, naik semua nama. Penuh. Ni tak ada tuan-tuan. Dia tengok menu macam tu je. Berkerah sungguh dia tak nak bagi kita visa. Dia ingat kita ni duk ambil anak orang kot. Ingat senang nak buat anak orang, tak ada kerja nak buat anak orang pergi luar negara. Habis duit je. Inilah keadaan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang datang kepada kamu menunjukkan sikap damai, tok nenek moyang kita dulu kita tengok macam mana menunjukkan sikap damai, membenarkan walaupun ini tanah Melayu tetapi membenarkan bangsa-bangsa yang lain duduk bersama. Tidak masalah. Ada di kalangan tok nenek moyang kita yang ambil anak angkat daripada kalangan bangsa yang lain. Bahkan mereka diberikan warga negara. Ini sikap damai. Begitu juga dalam peperangan Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang Islam, bila ada orang datang berdamai dengan kamu, maka jangan kamu kata apa? Jangan kamu kata kamu ni saja berpura-pura. Jangan. Dan dalam kisah ini hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang mana ketika mana seorang sahabat ni nak bunuh dia pun menunjukkan sikap damai. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tetapi apa yang dia kata, kamu menipu. Lalu dia pun bunuh. Dia pun bunuh. Maka Allah Ta'ala turunkan peringatan kepada sahabat ini dan kepada semua umat Islam dalam peperangan. Jangan sesekali kamu kata kepada orang yang datang mengucap 2 kalimah syahadah, orang yang menunjukkan sikap damai, dia nak berdamai dengan kamu, tetapi kamu kata apa? Kamu sebenarnya berpura-pura, kamu bukan nak beriman pun. Sebenarnya kamu nak mendapatkan harta benda kehidupan dunia, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Lagi sekali Allah Ta'ala ulang, demikianlah juga keadaan kamu dahulu, lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah terlebih dahulu, janganlah kamu bertindak dengan terburu-buru. Kamu dulu pernah datang dekat Madinah. Aus dan Khazraj tidak pernah memandang buruk kepada kamu. Bahkan mereka menjadi Al-Ansar, yang bantu kamu, yang tolong kamu. Kenapa bila ada orang yang menyerah, ada orang yang datang untuk berdamai, dia bersyahadah, kamu kata dia tipu, kamu kata dia berbohong? Maka sepatutnya apa yang kamu buat, kamu kenalah selidik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Maknanya Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sebalik ayat ini, berlaku di dalam satu peperangan yang mana Nabi SAW menghantar satu pasukan tentera untuk memerangi penduduk Al-Maifa'ah. Al-Maifa'ah. Nabi hantar tentera seramai 130 orang. Berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-7 Hijrah. Rasulullah hantar seramai 130 orang tentera di bawah pimpinan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi untuk memerangi penduduk tersebut, disebabkan mereka mengingkari Rasulullah SAW. Mereka tak nak menyerah diri, mereka nak berperang. Maka tak apalah nak perang, kan? Minta cara damai, cara elok tak nak berperang, tak apa, perang. Maka tentera yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi berjaya menewaskan mereka. Sebahagian musuh dibunuh dan bakinya ditawan. Okey, kisah ini insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, episod yang seterusnya. Kita sambung sebab lepas ni saya ada satu lagi majlis, satu program lagi. Saya nak kena cepatlah. Tak boleh nak berhenti azan dulu. Saya terpaksa berhenti sekarang, insya-Allah. Ada majlis satu lagi. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, orang kata, manfaat dan pengajaran agar kita mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan pada malam ini, insya-Allah. Maknanya benda ni kena sambung lagi lah. Kisah ni tak habis lagi, iaitu peperangan di perkampungan Al-Maifa'ah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.